A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan rahmatnya serta inayah Allah, kita pada malam ini dapat bersama-sama lagi dalam siri perbincangan ataupun perbahasan ataupun ulang kaji sambungan daripada pertemuan-pertemuan yang sebelum ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan apa yang dibawa oleh baginda, kita pada hari ini berada pada jalan yang benar. Seterusnya marilah kita mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa kita, pada para guru, alim ulama dan seterusnya kepada orang Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan sambung lagi dalam bab wakaf lagi, masih lagi dalam bab wakaf. Kalau sebelum ini kita dah bincang apakah kepada siapakah, apakah syarat-syaratnya. Pada malam ini kita nak sambung lagi syarat-syarat kepada penerima wakaf. Syarat-syarat kepada penerima wakaf. Dia kata di sini, penerima wakaf boleh dibahagikan kepada dua kategori. Pada dua kategori. Yang pertama, penerima khusus, sama ada seorang ataupun lebih. Kita boleh bahagikan kepada penerima yang khusus. Yang pertama, penerima khusus ni sama ada kita bagi kepada seorang ataupun lebih. Kita kata wakaf, aku wakaf ni kepada siapa-siapa, orang yang tertentu. Mana wakaf kepada orang itu je lah. Sama ada penerima khusus, sama ada seorang ataupun lebih. Yang kedua dia kata apa? Penerima tidak khusus, seperti mewakafkan kepada golongan tertentu, seumpama golongan fakir. Itu yang kedua. Kedua-dua kategori ini mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat lah. Kalau kita wakaf kepada penerima ini, dia ada syarat dia. Tengok syarat dia apa? Sekiranya penerima wakaf ini dikhususkan, sama ada seorang ataupun lebih, ia perlu menurut syarat-syarat berikut. Yang pertama, beliau mampu menerimanya ketika diwakafkan kepadanya. Dia mampu menerima, makna dia berada di situ. Seperti dia berada ketika wakaf itu dilakukan. Mana ketika kita wakaf tu, kalau kita nak wakaf kepada orang tertentu ni, mana dia mesti ada di situ. Ketika mana kita lafaz wakaf tu, dia ada bersama-sama. Adalah tidak sah, dia kata, adalah tidak sah mewakafkan harta kepada anaknya, sedangkan beliau tidak pun mempunyai anak. Kita wakaf kepada anak, sedangkan orang anaknya tak ada. Begitu juga dia kata, sekiranya beliau mewakafkan hartanya untuk anak-anak si fulan yang fakir, sedangkan anak-anak si fulan tersebut tiada yang fakir. Wakaf seperti ini tidak sah. Kata kita nak wakafkan kepada anak orang tertentu.
kepada orang tertentu lah. Kita sebut. Kita nak wakaf kepada anak dia, anak yang mana? Yang fakir. Sedangkan yang kita nak wakafkan itu, anak dia tu tak ada seorang pun yang fakir. Anak dia pun kaya-kaya raya. Ataupun anak dia tak termasuk dalam golongan fakir tu. Jadi tak sah wakaf. Wakaf juga tidak sah kepada janin. Kepada janin ataupun orang. Dia kata apa? Wakaf juga tidak sah kepada janin ataupun orang yang telah mati, ataupun kepada haiwan, ataupun kepada kediaman atau sebagainya yang dianggap tidak berkeupayaan menerima harta wakaf. Janin belum lahir lagi, kita wakafkan. Sedangkan kita tak tahu janin itu kalau lahir hidup ataupun tak hidup, kita pun tak tahu lagi. Tak sah. Ataupun kita wakafkan kepada haiwan, tak jadi juga. Kerana apa? Kerana dia kata tidak berkeupayaan untuk menerima ataupun untuk menjaga harta wakaf tersebut. Begitu juga kalau kita nak wakafkan kepada orang gila. Kita wakafkan kepada orang gila. Dia tidak tidak mampu untuk menguruskan. Maka tidak sah juga. Okey. Tengok lagi. Dan demikian juga tidak sah mewakafkan mushaf Al-Quran atau buku-buku ilmu Islam kepada orang yang bukan Islam. Okey. Kita wakafkan Al-Quran kepada orang bukan Islam ataupun buku-buku agama. Kita wakafkan kepada orang bukan Islam, tidak sah. Kerana apa? Kerana mereka tidak sengit. Kita betul sikit. Okey. Kerana mereka tidak diharuskan memilikinya. Tidak sah juga mewakafkan ke atas dirinya. Kerana apa? Kerana ia tidak mempunyai faedah. Seolah-olah melakukan sesuatu yang telah sedia berlaku. Kerana harta tersebut sememangnya milik beliau dan tiada apa-apa berlaku dengan perbuatannya itu. Katakan saya nak wakafkan kitab ni, saya wakafkan kepada diri saya sendiri. Tak sampai maksud. Kerana apa? Maksud wakaf ini memberi manfaat kepada orang lain ataupun takarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Tak ada guna, tak tercapai maksud saya wakafkan buku ni kepada saya sendiri. Begitu juga tadi kita wakafkan Al-Quran ataupun buku ni, buku agama ni kepada orang kafir. Kenapa? Tidak ada manfaat dan juga tidak berhak orang kafir itu untuk memilikinya. Wakaf kepada orang kafir. Seterusnya wakaf kepada orang kafir. Para ulama Asy-Syafi'i mengharuskan wakaf ke atas golongan kafir zimmi. Kafir zimmi kita tahulah, orang kafir yang berada di bawah negara dalam pemerintahan Islam, dan mereka ini taat, itu kafir zimmi, dan mereka tidak memusuhi kita, itu namanya kafir zimmi. Yang tertentu selama mana ia tidak bertujuan untuk melakukan maksiat. Ini kerana dibolehkan sedekah kepada golongan zimmi, maka demikian juga diharuskan wakaf kepada mereka. Boleh. Kalau kita nak wakaf kepada kafir zimmi, dengan syarat kita tahu mereka ni tidak akan melakukan maksiat lah dengan apa yang kita wakafkan. Jika didapati ada kemungkinan penerima wakaf akan melakukan maksiat dengan harta tersebut, maka wakaf tersebut tidak sah kerana maksiat tersebut akan menghilangkan hikmah dan tujuan wakaf.
Itulah kita kata tadi, wakaf ini adalah tujuan menghafirkan diri ataupun memberi manfaat kepada orang lain. Sekiranya kita tahu, kalau kita wakaf juga kepada mereka ni, kita tahu mereka ni akan buat melakukan perkara yang tak baik dengan harta wakaf kita tu. Kalau kita tahu memang tak boleh, tak sah jadinya. Ini seperti mewakafkan harta kepada rahib yang berkhidmat di gereja, dia kata. Kita wakaf kepada rahib, dan mereka ni kita dah tahu khidmat dia di gereja. Tidak ada manfaat. Kemudian dia kata apa? Diharuskan wakaf kepada golongan yang terikat dengan perjanjian atau pendamaian. Seperti mana golongan zimmi, sebagaimana mereka berada dalam negara orang Islam dan masih berkuat kuasa perjanjian ke atas kedua-duanya. Jelas ya. Seterusnya, tidak sah mewakafkan kepada golongan kafir harbi. Kafir harbi ni kita tak sah. Kita nak wakaf kepada mereka ni memang tak sah. Kafir zimmi boleh. Dan murtad. Ini kerana selagi mana mereka berada dalam keadaan sedemikian, mereka ini tidak akan kekal dan kekufuran mereka tidak boleh diakui. Wakaf merupakan sedekah jariah. Oleh itu apabila mewakafkan harta yang tidak bersifat kekal dianggap sebagai tidak sah. Dan begitulah juga tidak sah mewakafkan harta kepada orang yang tidak akan kekal syarak. Tidak akan kekal. Syarak telah memerintahkan agar mereka ini diperangi dan dibunuh. Orang murtad tadi lah. Murtad dan kafir harbi tadi, kita hendaklah memerangi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Maksudnya aku diperintahkan agar memerangi, aku diperintahkan agar memerangi semua manusia sehinggalah mereka mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sembahyang dan membayarkan zakat. Apabila mereka menunaikannya, maka darah mereka akan terpelihara melainkan dengan hak Islam. Dan balasan untuk mereka adalah daripada Allah. Dengan ini, dengan hak Islam bermaksud apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan mereka menerima hukuman sama ada pada harta ataupun pada jasad mereka, maka mereka akan dihukum qisas. Balasan untuk mereka adalah daripada Allah, bermaksud balasan bagi perbuatan yang mereka lakukan secara rahsia dan tersembunyi. Man baddala dinahu faqtuluhu. Maksudnya sesiapa yang menukarkan agama maka bunuhlah ia. Tapi bukan semudah yang kita cakap ya. Nak bunuhlah mereka, bukan semudah itu. Dia ada syarat-syarat dia. Ada peluang-peluang dia. Bukan murtad sekali, hari ni murtad, esok tu terus bunuh. Tak, dia ada. Islam ni macam-macam, mudah. Dan juga nak jatuh ke hukuman ni bukannya senang. Berapa kali bagi peluang. Tapi sekiranya mereka degil, dan mereka kekal dengan keputusan yang dibuat tu, maka hendaklah dilaksanakan. Tadi syarat-syarat penerima khusus. Kita kata saya wakafkan kepada kamu. Wakafkan kepada 2 orang. Yang tertentu. Seterusnya kita tengok syarat-syarat pemilikan, syarat-syarat penerima tidak khusus. Syarat-syarat penerima tidak khusus.
Penerima yang tidak khusus seperti golongan fakir, masjid, sekolah atau sebagainya hanya perlu memenuhi satu syarat supaya wakaf tersebut dianggap sah. Okey, ini kita wakaf kepada tak khusus. Contoh kita wakafkan kepada surau diri jemaah Al-Ikhlas ni. Kita wakafkan kepada surau, kita wakafkan kepada sekolah, kita wakafkan kepada masjid dan sebagainya. Untuk penerima syarat ini hanya satu saja syaratnya. Wakaf tersebut mestilah tidak bertujuan ke arah maksiat. Kerana demikian itu akan membantu kepada perbuatan maksiat. Adapun tujuan wakaf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan perbuatan maksiat adalah suatu yang bercanggah tujuannya. Okey, maknanya dia kata satu je. Kita wakaf ni kepada surau diri jemaah ni, surau kita ni, dan tujuan dia bukan ke jalan maksiat. Itu saja. Kita wakaf. Itu syarat dia satu saja. Sebab apa tidak khusus? Kalau tadi khusus. Dia kata apa? Berdasarkan kepada yang telah lalu, didapati tidak sah berdasarkan kepada yang telah lalu, didapati tidak sah untuk menggunakan harta wakaf seperti gereja dan biara dan memberikan khidmat kepadanya ataupun memberikan hamparan dan lampu-lampu, dan tidak boleh digunakan untuk mengasaskan pembinaannya atau memperbaikinya dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Okey, mana kita tak boleh nak bagi wakaf kita ni kepada gereja dan rumah-rumah ibadah lain lah. Bagaimana pula dengan khidmat? Pernah berlaku ketika banjir. Berlaku ketika banjir, terdapat orang-orang Islam ni pergi ditolong bersihkan. Bersihkan kuih dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Sebab apa? Dia kata tidak ada manfaat kita nak buat. Sebab ada banyak lagi tempat yang boleh kita buat. Dia kata apa? Digunakan untuk mengasahkan pembinaan. Nak buat binaan dia pun kita tak boleh. Atau memperbaiki. Atau apa-apa berkaitan dengannya. Demikian juga seperti mewakafkan senjata kepada golongan yang melakukan fitnah dan perompak jalanan. Kerana ia membantu ke arah kemaksiatan seperti yang dinyatakan sebelum ini. Dan nak wakafkan apa? Senjata dan sebagainya. Kita tahu dah kalau kita bagi kepada demo ni akan memberontak dan sebagainya. Tak boleh. Dia kata apa? Dengan keterangan ini jelaslah bahawa mewakafkan harta kepada fakir, miskin, ulama, qari-qari, pejuang-pejuang Islam dan mewakafkan harta kepada Kaabah, masjid, sekolah, kota, hospital ataupun mewakafkan harta untuk mengkafankan jenazah adalah harus dari segi syarak. Bahkan ia adalah sama sebagaimana dalil-dalil yang menyatakan tentang keharusan wakaf dan galakan wakaf sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Dengan penjelasan ini dikata apa-apa kita nak wakafkan kepada masjid, sekolah, apa nama-nama ini kepada golongan-golongan pejuang-pejuang, para penuntut agama dan sebagainya adalah diharuskan. Boleh ya? Kita pergi sikit lagi. Wakaf kepada orang kaya. Wakaf kepada orang kaya. Dia kata sini harus mewakafkan harta kepada orang kaya sebagaimana sedekah juga diharuskan kepada mereka. Mewakafkan harta kepada mereka bukan bermakna menderhakakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wakaf bermaksud memberi hak milik dan golongan kaya berhak untuk memiliki harta. Boleh kita nak wakaf kepada orang kaya boleh.
Seterusnya pengertian fakir, miskin dan kaya dalam konteks wakaf. Ya, dalam konteks wakaf ni apa? Sekiranya, ya, dia kata sekiranya pewakaf mewakafkan sebuah rumah dengan berkata, saya mewakafkannya supaya digunakan oleh golongan fakir, ataupun saya mewakafkan supaya digunakan oleh golongan kaya. Apa yang dimaksudkan dengan fakir miskin di sini, dan siapa pula yang dimaksudkan golongan kaya? Tengok apa penjelasan di bawah dia. Para ulama Syafi'i menetapkan orang fakir, bukan orang kafir ni. Silap ni. Okay, para ulama menetapkan orang fakir dalam konteks wakaf ialah orang yang memerlukan kepada zakat. Orang-orang yang layak menerima zakat kerana kefakirannya, bermakna ia juga layak menerima wakaf. Silap. Ini fakir. Fakir sini. Bukan kafir, tersilap tu. Okay, para ulama Syafi'i menetapkan orang fakir dalam konteks wakaf ialah orang yang memerlukan kepada zakat. Orang yang layak menerima zakat kerana kefakirannya, bermakna ia juga layak menerima wakaf. Okey. Kefakirannya kerana kefakirannya. Sebaliknya orang yang tidak layak menerima zakat juga tidak layak menerima wakaf. Okey, itu asasnya. Berdasar kepada kenyataan di atas, harus menyerahkan harta wakaf kepada orang miskin atau orang yang berkeadaan lebih baik daripada orang fakir. Ini kerana mereka juga berhak menerima zakat. Okey. Golongan yang menerima zakat, maka kita boleh mewakafkan kepada mereka. Dia kata apa sini? Walau bagaimanapun, tidak harus membelanjakan harta wakaf kepada isteri yang fakir, sedangkan ia masih mempunyai suami yang memberikan dia makan dan juga nafkah. Begitu juga dengan anak-anak yang masih boleh ditanggung oleh bapa. Ini kerana mereka semua tidak layak menerima zakat. Sebab apa? Sebab dia masih ada lagi orang yang menanggungnya. Ulama golongan kaya dalam konteks wakaf ni. Ulama menetapkan golongan kaya dalam konteks wakaf ialah orang yang tidak layak menerima zakat, sama ada kerana harta yang dimilikinya atau kerana kemampuannya dan pendapatannya ataupun kemampuannya untuk memberi nafkah kepada orang lain. Okey, sikit lagi. Wakaf untuk kebajikan ataupun untuk jalan Allah. Okey, yang ni wakaf kepada kebajikan ataupun untuk jalan Allah. Okey, sekiranya pewakaf berkata, aku mewakafkan tanahku supaya ia digunakan untuk jalan kebajikan ataupun pahala. Oleh itu, siapakah yang berhak menikmati harta wakaf ini? Okay. Dia kata, aku wakafkan ini kepada jalan Allah. Kan? Jawapannya, orang-orang yang layak menikmati harta wakaf ini adalah kaum keluarga pewakaf. Sekiranya tiada, maka orang-orang yang layak menerima zakat kecuali golongan amil dan mu'alaf. Okay. Dia kata aku wakafkan harta ini kepada jalan Allah. Siapa yang layak menerimanya? Dia kata sini yang layak menerimanya adalah kaum keluarga pewakaf. Sekiranya tiada, maka orang-orang yang layak menerima zakat kecuali amil dan mu'alaf. Mana kalau tak ada kaum keluarga dia tadi tu, siapa yang layak menerima? Semua yang boleh menerima zakat tu golongan 7 tu, golongan 8 tu kan, kecuali amil dan mu'alaf. Ya. Yang Baitul Mal lah.
Kalau kita wakaf itu kita dah serah pada dia. Kita serah pada dia, dia yang uruskan. Ini dia cerita ni yang kita nak wakaf sendiri. Yang kita nak wakaf sendiri. Apabila kita kita nak wakafkan sebuah kereta, kita serahkan kereta itu kepada surau ni, kan? Itu urusan kita dengan surau. Kalau kita bagi kepada Baitul Mal, kita terlepas segalanya. Maknanya urusan itu diuruskan oleh Baitul Mal. Tak ada masalah. Kan? Yang kita nak cerita sini kita yang sendiri. Kita sendiri, mana kita kena tahu orang yang kita nak bagi tu macam mana. Kan? Kita kena pastikan. Kalau serah kepada Baitul Mal tak ada masalah lah. Macam zakat juga. Macam zakat, kata kita nak bayar zakat fitrah kita. Kita boleh bagi sendiri. Tapi kita kena pastikan orang yang nak menerima tu orang yang betul-betul layak lah. Kalau kita serah kepada amir, maka itu terpulang kepada amir untuk menguruskan dia. Sama je, konsep dia sama je. Okey, sekiranya pewakaf tersebut berkata untuk jalan Allah, maka orang-orang yang layak menikmati harta wakaf tersebut ialah golongan pejuang perang yang layak menerima zakat. Okey. Sekiranya wakaf ditunjukkan untuk kebajikan, ditunjukkan untuk kebajikan dan jalan Allah, maka 1/3 daripada harta wakaf tersebut ialah untuk para pejuang perang, atau 1/3 untuk kaum keluarga pewakaf, dan 1/3 lagi untuk golongan-golongan penerima zakat, kecuali golongan amir dan mu'allaf. Amir dan mu'allaf tak boleh terima wakaf ni. Okey. Seterusnya wakaf untuk hiasan masjid dan binaan kubur. Kita tengok apa pula. Para fuqaha berpendapat tidak sah mewakafkan harta untuk mencantikkan ataupun menghiaskan masjid, termasuk membuat binaan kubur. Okey. Ini kerana orang yang mati akan hancur dan kubur mereka tidak perlu diperindahkan. Tidak harus membazirkan harta pada perkara yang tidak bermanfaat. Okey. Faham tak ni? Untuk wakaf kepada pembinaan kubur. Nak bina kubur cantik-cantik. Sebab apa? Tak perlu. Sebagai tanda letak je batu je. Letak je nisan dan sebagainya. Tidak perlu untuk mencantik-cantikkan. Sebab apa dia kata sini? Jasad itu hancur. Jasad akan hancur. Tidak perlu membazirkan. Malangnya dia kata, malangnya hukum ini tidak dihiraukan oleh orang-orang Islam masa kini. Mungkin perbuatan umat Islam kini diperakui oleh ulama sendiri, ataupun mereka hanya berdiam diri sahaja. Ini hakikat. Ini hakikat sekarang ni. Sebab apa kita tak boleh buat binaan di atas kubur? Kerana kubur itu adalah tanah wakaf. Bukan untuk dijadikan turun-temurun. Sebab apa? Sekiranya suatu masa nanti perkuburan itu penuh, akan digunakan untuk jenazah-jenazah yang lain. Okay. Sebab itulah tidak boleh dibuat binaan. Buat binaan yang maksudnya binaan yang kekal lah. Kalau binaan itu boleh alih, tak ada masalah. Kita lihat pada hari ini umat Islam menghimpunkan wang dari orang-orang kaya dan miskin, dan harta-harta wakaf, dan dari sumbangan orang ramai, semata-mata untuk mencantikkan masjid, menghiasi dinding atau kubah, dan membina mimbar yang hebat. Sama ada perbuatan ini dilakukan kerana jahil atau sengaja. Ia merupakan satu pembaziran,
dan yang tidak diizinkan syarak. Pembaziran ini hanya akan melekakan hati orang ramai dan mengganggu sembahyang mereka, seolah-olah mereka melakukan ini tidak pernah membaca firman Allah. Firman Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Okay. Bagaimana mereka dapat khusyuk di dalam sembahyang, sedangkan di hadapan, di belakang dan kiri kanan mereka penuh dengan ukiran-ukiran yang melalaikannya. Okay. Begitulah juga yang dilakukan kepada binaan kubur. Kubur dihias dengan marmar, dibina kubah dan di atasnya sehinggalah apa yang kita sangkakan istana rupa-rupanya kubur, seolah-olah penghuni kubur tersebut masih hidup dan dapat menikmati keindahan bangunan itu. Tak boleh. Wakafan orang kafir kepada rumah ibadah mereka. Tadi kita kata kita nak wakaf kepada rumah ibadah mereka, memang tak boleh lah. Sama ada nak wakaf dari bentuk kewangan, tenaga, nak tolong pergi buat, tak boleh. Hari Minggu ni kita pakat-pakat gotong royong buat gereja, tak boleh. Wakaf pun tak boleh, nak tolong ke arah itu pun tak boleh. Kan? Okey, wakafan orang kafir kepada rumah ibadah mereka. Okey. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, tidak harus seorang Islam mewakafkan hartanya kepada gereja atau seumpamanya, kerana ia membawa kepada maksiat. Di sini dinyatakan juga adalah tidak harus bagi seorang zimmi mewakafkan hartanya kepada gereja atau rumah ibadah lain berdasarkan kepada syarat dan etikad kita. Ini sekiranya mereka mengadu masalah ini kepada kita ataupun bertanya kita tentang hal ini, kita akan tetapkan hukum bahawa tidak sah harta wakaf yang mereka berikan kepada gereja ataupun rumah ibadah lain. Ni kafir zimmi ni maknanya orang berada dalam negara Islam dan ada perjanjian. Apa-apa tindakan yang perlu mereka buat, mereka kena rujuk kepada perjanjian telah dibuatkan. Okey, sekiranya mereka tidak mengadu masalah ini kepada kita dan tidak meminta pandangan kita, maka kita tidak perlu bersuara dan kita biarkan mereka dengan amalan mereka. Okey. Mengenai harta yang telah diwakafkan kepada gereja sebelum Nabi diutuskan, maka kita menganggapnya sebagai sah dan kita mengiktirafnya sebagaimana kita mengiktiraf kewujudan gereja tersebut. Okay? Yang sebelum tu tak perlu kita nak anu lagi lah. Kan? Okay? Ada apa-apa nak tanya lagi? Masuk aturan ya? Okay, insyaAllah kita akan berhenti di situ. Pertemuan akan datang kita akan masuk lagi akad. Akad wakaf. Akad wakaf. Malam ni kita berhenti situ. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kerana ada apa-apa lagi? Ada lagi? Boleh lagi satu soalan terakhir. Jangan tanya bila nak mengundi ya. Okey, baiklah. Okey. Ya. Belanja awal hari Jumaat lusa. Okey, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita masih lagi dalam tajuk wakaf. Masih lagi dalam tajuk wakaf. Akad. Kita akan bincang lagi dalam akad wakaf pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Semua mohon maaf andainya sekiranya ada yang tak berapa jelas insya-Allah. Macam yang tanya tadi insya-Allah kita akan sebelum kita mula akad wakaf nanti
saya akan uraikan balik tadi mengapa mu'allaf dengan amil itu tidak boleh nak terima tadi ya. InsyaAllah. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.